Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bersama pada pagi ini dalam rangka untuk kita menyempurnakan amanah kita, menyempurnakan janji yang sama-sama kita sepakati bahawa pada hari Isnin pagi jam 8 hingga jam 9, 9.30 kita akan berkongsi sedikit pengalaman dan ilmu yang berhubung kait dengan Al-Quran, dan dengan ilmu ini kita dapat merasakan kenikmatan, kelazatan Quran itu sendiri. Pagi tadi saya sempat dengar sama Ustaz Abdul Basit Hafizahullah tentang ijaz Quran. Makin kita, dia hidangan daripada langit, satu hidangan yang luar biasa. Makin kita mamah, makin kita kunyah, makin kita lumatkan sebanyak mungkin, makin tambah seronok, makin tambah sedap. Berbeza makanan yang ada di sekeliling kita. Banyak kita makan, makin banyak, makin muak, makin hilang selera. Tapi berbeza dengan Quran. Makin kita dekati dia, makin sedap. Lama kita mamah dan terus kunyah, makin seronok, makin sedap, makin nikmat. Mudah-mudahan daripada kita mula pandai membaca, mengenal huruf, dah rasa seronok dah. Dapat kita cicipi Quran itu dengan baik. Kemudian kita dapat hukum tajwidnya yang lebih tepat, bacaannya, makhrajnya, panjang pendeknya, segala hukum-hukumnya kita dapat. Nikmat lagi. Kita tahu makna, alhamdulillah, tambah nikmat kita. Tahu makna. Kemudian tahu isim pula, fi'il, huruf, alhamdulillah, lebih bertambah nikmat lagi. Isim pula kita dapat ragamkan dia lah. Ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak, ada yang jamak muzakkar salim, ada yang jamak muannas salim, ada jamak taksir, ada yang mabni, ada yang mu'rab, ada yang munsharif, ada yang ghair munsharif, ada yang mu'rab dengan harakat, ada yang mu'rab dengan huruf. Masya Allah.
Ada yang mabni, isim-isim mabni, kita kena ingat betul semua yang mabni. Kita isim sudah pakai ragam. Fi'il, kena fi'il pula tu, fi'il madhi, fi'il mudhari' lain, fi'il amr lain. Fa'il pula tu, bila maklum fa'il dia ada, fa'il zahir ke, fa'il mudmar ke. Kemudian kita kena maf'ulun bih pula tu. Bila fi'il, kita fa'il. Ada majhul, ada maklum, ada majhul. Pakai lagi, Masya Allah. Makin lama, makin enak, makin seronok. Dan setahun sudah perjalanan kita. Tahun perkongsian saya menjanjikan bahawa bukanlah bulan bintang nak saya janjikan, tapi puncak ilmu yang saya akan kongsikan adalah ilmu I'rabul Quran. Antara ilmu yang saya boleh kongsikan, bukanlah terbaik sangat, tapi boleh saya kongsikan. Dan insyaAllah setelah genap setahun, besok kita akan mulakan pelajaran I'rabul Quran. Dan saya nak buktikan bahawa belajar harfiah bukan hanya sekadar makna, bukan hanya tahu makna je. Puncak dia boleh I'rabul Quran. Dan bila boleh I'rab Quran, boleh kita I'rab, boleh bahasa Arab, boleh baca kitab Arab, insya-Allah. Kemahiran baca kitab Arab perlukan uh, ulang-ulangan supaya kita dapat ragam bahasa Arab. Tak terikat dengan tata bahasa yang tertulis dalam buku. Kena biasakan. Dan saya sendiri, saya akui bahawa saya masih belum mahir dalam membaca, memahami kitab Arab yang tak berbaris dengan sebaik mungkin. Walau bagaimanapun, inilah permulaan kita. Inilah permulaan kita. Dan kita akan bangkit bersama-sama untuk kita memahami Quran, memahami bahasa Arab, memahami gedung ilmu yang ada dalam bahasa Arab. Sangat luas, sangat banyak. Allah. Dan hadirin yang berbahagia, hari ini adalah hari yang habisan untuk kelas-kelas yang biasa. Besok kita akan kembali semula surah Al-Fatihah, tapi pembahasan kita dalam bentuk I'rabul Quran. Dan sebelum saya besok saya tak mau terlalu banyak mukadimah sehingga saya perlukan masa yang panjang urusan mukadimah. Hari ini saya akan mukadimah lebih sikit untuk hari esok, bahawa selama 30 hari perjalanan kelas yang saya rancangkan ini, 10 hari pertama saya akan membahaskan isim dan fi'il mudhari' sahaja yang mu'rab dengan harakat. Isim yang mu'rab dengan harakat iaitu isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. 3 jenis isim. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Yang mu'rab dengan 10 hari kedua isim juga, tapi yang mu'rab dengan huruf. Isim jamak muzakkar salim, isim sana dan asmaul khamsah. Itu cerita tentang isim. Tentang fi'il mudhari' pun begitu juga. 10 hari pertama saya akan bahaskan tentang isim yang mu'rab dengan harakat. Fi'il mudhari' yang mu'rab dengan harakat. Dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah. Fathah zahirah atau fathah muqaddarah. Isim tadi begitu juga. Isim yang mu'rab dengan harakat atau yang mu'rab dengan harakat dengan fathah zahirah atau fathah muqaddarah. Dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah. Kasrah zahirah atau kasrah muqaddarah. Begitu fi'il mudhari' yang mu'rab dengan harakat. 10 hari kedua saya akan i'rab fi'il mudhari' yang mu'rab dengan huruf. Dan 10 hari terakhir isim-isim yang mabni dan fi'il yang mabni. Yang saya akan bahaskan sepanjang 30 hari, dan saya pengalaman yang lepas-lepas saya tak boleh campurkan. Hari ini saya belajar isim yang mabni pun belajar, mu'rab pun belajar, fi'il pun belajar, madhi mudhari' semua campur sekali. Saya tak nampak dan ini akan memberi kesan yang positif. Jadi saya kira kaedah yang saya guna pakai ini nampakkan kesan pada kelas-kelas lain. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan kali ini anda
terdedah dengan i'rabul Quran. Dan gandingan kita dengan pelajaran yang terlepas selama 1 tahun perjalanan kita telah pun sempurna menterjemahkan ayat 1 hingga ayat 7 surah Al-Fatihah dan ayat 1 hingga ayat yang ke-142 surah Al-Baqarah juzuk pertama. Ia memudahkan kita membahaskan ini kerana anda dah boleh mengertikan makna dia, dah faham makna dia dan faham kedudukan i'rab dia. Cuma nak tambah sikit. Alhamdulillah, sebelum saya baca tengok sekejap, ada 48 orang sekarang. Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang menonton dan terima kasih juga kerana anda share pada teman-teman anda dan juga ia akan memberi nilai tambah dalam perkembangan positif bagi sistem harfiah ini, terjemah Quran, sistem harfiah, dan dalam masa yang sama ramai lagi kawan-kawan anda yang akan berpeluang untuk mempelajari. Dan insyaAllah Ramadan ini saya akan dalam masa 30 hari ini, dalam masa yang sama saya akan kongsikan juga tentang program selepas Ramadan nanti. Kita akan ada pendaftaran untuk pelajar-pelajar baru bagi belajar secara online melalui Telegram. Belajar secara online melalui Telegram berdasarkan video-video saya yang lepas, dan daripada video tersebut dipelajari, diamati dan dilatihkan untuk anda terjemah, dan sebahagian besar peserta-peserta yang ikuti program tahun lepas pun sempurnakan terjemahan hingga 1 juz pertama, dan mereka punya pengalaman tersendiri berhadapan dengan cabaran menterjemah Quran, betapa sulitnya untuk menyelesaikan hingga juz pertama, dan akhirnya alhamdulillah ramai yang boleh menyempurnakannya. Masya-Allah. Saya dapati tak kira muda atau tua, semua berkebolehan. Ada yang umur 71, 73, ada yang 69, dan mereka yang selesai ini juga saya akan berikan peluang pada mereka untuk bersama saya di slot akhir supaya mereka dapat berkongsi kepada anda pengalaman selama 1 tahun bersama saya, belajar dari minggu ke minggu, mengenal isim, fi'il, huruf, dalam masa yang sama menterjemah, menghantar voicemail setiap minggu dan setiap malam Ahad. Deadline mereka kena hantar paling akhir hari Ahad malam, kadang-kadang ada yang terlajak sampai hari Isnin. Tapi saya pun bukan ada satu tekanan, kita belajar kena seronok. Alhamdulillah mereka dapat sempurnakan, dan daripada pengalaman sedikit demi sedikit, akhirnya mereka boleh terjemah. Dan kemampuan menterjemah inilah saya nak kongsikan kepada anda, pada para penonton sepanjang Ramadan ini. Mulai hari esok, dah mula ada yang menawarkan diri untuk saya akan buka senarai. Nanti insyaAllah selepas ni saya akan senarai dalam grup. Saya nak pastikan siapa yang duduk di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mereka akan isi nama untuk menterjemah pada slot akhir. Saya akan invite masuk dalam grup, dalam Zoom saya nanti. Sebab kalau guna dengan Facebook, saya dapati Facebook tak boleh support. Dia akan ganggu pada gambar-gambar. So saya akan invite kepada Zoom, dan dalam Zoom inilah saya akan share pada anda semua untuk saksikan bagaimana mereka menterjemah dan jazakallah. Saya present kat ni. Kakak. Tahu. Karena saya yang sulung ini ada buat presentation untuk kuliah dia. Dan dia akan sempurnakan amanah dengan baik. Ya, hadirin berbahagia. Sekali lagi saya nak tegaskan bahawa slot akhir tersebut saya akan pelawar pada peserta-peserta yang telah sempurnakan
terjemahan, dan mereka boleh pilih buku surat mana yang mereka berminat untuk terjemah, dan setiap orang satu muka surat. Sekurang-kurangnya mereka akan terjemah, dan terjemahan mereka pada lembaran Quran yang tiada sebarang erti, tiada sebarang makna terjemahan dalam Quran mereka. Saya pastikan. Dan insyaAllah dari situ slot sebelum berpisah saya minta komen daripada mereka berhubung dengan sistem pelajaran ini dan kesan baik yang mereka rasakan dengan mempelajari sistem ini. Mudah-mudahan kata-kata mereka, perkongsian mereka memberi motivasi kepada anda yang ada di luar sana untuk turut serta dalam program ini, dan kepada yang pernah berdaftar tapi tak berjaya untuk menyempurnakan, anda boleh mengulang lagi, tidak ada halangan. Selagi nyawa sampai ke tenggorokan, lagi peluang masih terbuka luas untuk anda. Dan program ini program yang gratis, program percuma. Sebab itu saya perlukan tawaran daripada, saya menawarkan kepada teman-teman yang telah sempurna, telah selesai, supaya mereka dapat menjadi sukarelawan, bantu saya untuk menyimak terjemahan para peserta yang lain. Kalau tanpa bantuan anda, program ini tak akan berkembang sebegini pesat. Alhamdulillah, dengan bantuan daripada para musyrifah yang senior, pelajar senior saya, yang saya kira mereka boleh membantu saya menyimak terjemahan, maka alhamdulillah selesai sudah program selama 1 tahun. Dan saya sangat-sangat berharap kepada para peserta yang telah menyempurnakan terjemahan, ringankan sedikit, tumpukan sedikit masa anda, korbankan sedikit masa anda untuk menyimak kawan-kawan anda yang lain. Dan dalam masa yang sama, anda akan mantap terjemahan anda. Anda akan mengulangi semula terjemahan anda daripada ayat 1 hingga ayat yang ke 142, 141 surah Al-Baqarah. Percayalah, tanyalah kepada para musyrifah yang telah menyempurnakan tugas mereka. Mereka sendiri merasakan kemantapan ilmu mereka, kemantapan keupayaan mereka, pemahaman mereka dari sudut bahasa dalam Al-Quran. InsyaAllah. Sangat luar biasa. Rasakan sendiri. Kalau anda mahukan kemantapan, bukan dengan anda belajar sendiri. Ya, itu satu hal. Tapi dengan menyimak orang lain juga, dia akan menjadikan anda lebih puas lagi. Hadirin bahagia, seperkara lagi yang saya ingin kongsikan bahawa alhamdulillah malam adalah tarikh yang berharga untuk saya, bahawa saya telah pun menyempurnakan semakan dan penambahbaikan perbetulan terhadap juzuk kedua tulisan saya untuk buku yang akan datang, juzuk kedua. Dan ini adalah yang saya kongsikan ini di skrin, bila semak di skrin, ini adalah gambaran yang ada pada juzuk kedua yang telah saya buat kini kan, dan saya sangat yakin bahawa Ramadan nanti buku ini akan diedarkan kepada semua, dan kepada yang berminat, berhajat untuk dapatkan jilid kedua, saya akan maklumkan bila selesai cetakan nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan kami dapat siapkan selewat-lewatnya pertengahan Ramadan ini, insyaAllah. Dan saya lagi masalah kulit dan printingnya itu sikit je. Yang lain semua saya kira dah boleh lah saya, insyaAllah. Inilah yang ayat yang kita nak belajar hari ini, tapi menggunakan buku yang telah saya semak, buku yang akan berada di pasaran tak lama lagi, insyaAllah.
Dia bentuk sama seperti yang sedia ada, juzuk pertama, cuma saya tak warnakan. Warna hitam putih. Artinya kos lebih murah lagi. Saya tak gunakan untuk jenis yang berwarna. Dan jilid yang pertama juga saya akan ulang cetak. Cetak yang kedua ni saya akan tidak menggunakan warna, saya gunakan hitam putih saja. Yang awal saya akan buang, saya buat baru, baikkan sikit, dan cetakan terbaru juga jauh lebih murah lagi. Karena warna tu menggunakan kos yang banyak. InsyaAllah, saya kira warna tu dapat dibaiki. Mengenal murakab jari, murakab tausifi, murakab isyari. Semua itu dapat dipelajari nanti. Walaupun tanpa ada warna. InsyaAllah, kita walaupun kalau nak yang warna kita akan, kalau ada permintaan tentang warna kita akan buat juga. Tapi untuk cetak kedua saya akan fokus pada yang hitam putih. Baik, hadirin berbahagia, bersedia untuk hari ini. Okey. Sebagai gambaran berhubung dengan perbincangan untuk hari esok dan seterusnya sepanjang Ramadan, perbahasan kita lebih kepada menjelaskan status satu-satu kalimah. Sama ada isim ke atau fi'il atau huruf. Sama ada isim tersebut mabni atau mu'rab, fi'il tersebut mabni atau mu'rab. Kalau dia mu'rab, apa hukum dia? Marfu' ke, mansub ke, majrur untuk isim, ataupun untuk fi'il marfu' atau mansub ataupun majzum atau mabni. Kalau mabni pastikan lam fi'il dia, huruf akhir dia baris apa? Kita kena jelaskan. Kita kena jelaskan kepada semua tentang kedudukan ayat, kedudukan kalimah tersebut dan diduduk dalam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau dia marfu' dalam jumlah ismiyah, adakah dia mubtada atau adakah dia khabar atau adakah dia isim kana atau adakah dia isim inna kalau dia marfu'. Kalau dia mansub dalam jumlah ismiyah, mungkin dia jadi isim inna atau dia jadi khabar kana. Kalau dia marfu' dalam jumlah fi'liyah, boleh jadi dia fa'il, boleh dia jadi naibu fa'il, atau mungkin dia akan jadi isim kana. Isim kana apa? Uh, fa'il, isim fa'il, fa'il ataupun naibu fa'il kalau dalam jumlah fi'liyah. Kalau dimansub, mungkin dia jadi maf'ulun bih atau maf'ul li ajli atau maf'ul fi atau maf'ul mutlaq atau maf'ul ma'hu atau hal atau tamyiz. Kesemua itu kita akan jelaskan insyaallah. Tapi dalam bahasa Arab, urutan dalam ayat yang kita dah akan susun, saya akan ajar anda menggunakan lafaz Arab yang biasa terdapat dalam kitab Arab. Walaupun dalam kitab Arab ada pelbagai rentak ayat, ada pelbagai susunan kata-kata, tapi saya ambil yang paling detail sekali, yang paling panjang. Ada yang paling ringkas, ada setengah-setengah kitab ringkas dia. Ta fa'il, itu je. Contohnya, waw fa'il, simple. Ada yang paling detail, jadi saya akan beri yang detail, yang lebih terperinci, insyaAllah. Contohnya, al-wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Contoh. Itulah. Satu-satu akan bahaskan. Untuk isim lain, untuk fi'il lain. Tapi dalam satu bahasa kita akan bahaskan isim dan fi'il, isim dan fi'il dua. Tapi 10 hari pertama tu untuk isim yang murab dengan harakat dan fi'il yang murab dengan harakat. Bermula daripada surah Fatihah sehinggalah hujung ayat yang ke-101 surah Al-Baqarah. Kerana dari sudut mana kita dah kurang masalah, kita lebih fokus pada sudut i'rab dia.
Itu sebagai mukadimah hari ini. Setengah jam dalam mukadimah. Untuk hari ini saya lebih kongsikan mana, perhatikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Sebelum saya mulakan, saya masya-Allah ramai yang beri salam dan memberi respon yang positif tentang yang saya kongsikan tadi. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT terima usaha yang murni ini sebagai satu ibadah. Dan saya menjawab juga. Dan saya menjawab salam kepada semua yang bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang bahagia. Perhatikan terjemahan ayat yang ke 255. Okey, perhatikan. Cara berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La, tidak, la nafiyah. Yu'akhizu, ia mengambil, fi'il mudhari', ia mengambil, kum, dhamir di hujung fi'il, muqatab tu, jangan lupa tambahkan bila dhamir duduknya di hujung fi'il, ia mengambil kum akan kamu, Allahu, oleh Allah, bi, dengan lagwi, lagha, sia-sia, fi, pada atau di dalam, aimani, sumpah-sumpah, kum, walakin, dan tetapi, wow, ini lakin, jangan keliru. Lakin di sini makna tetapi, lakinna juga makna tetapi. Cuma fungsi dia berbeza. Lakin di sini huruf ataf. Walakin di sini huruf ataf. Kalau walakinna, nun yang ditasydid itu huruf nasih. Dia termasuk nawasih. Apa itu nawasih? Dia bekerja seperti inna wa akhawatuha. Kalau ada nun syaddah itu bekerja seperti inna wa akhawatuha. Walakin nun sukun di hujung ada kadar atau menyambungkan antara la yu'akhizu dengan walakin yu'akhizu, mudhari' dengan mudhari', menyambungkan jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Dan tetapi yu'akhizu, ia mengambil, kum, dhamir, hujung fi'il tambah akan, kan kamu, karena dia maf'ul bih. Semua dhamir yang di hujung fi'il dia akan jadi maf'ul bih. Bi, dengan huruf jar, ma, apa yang isim mausul, kasabat, fi'il madhi, telah mengusahakan oleh ia. Betul, ada oleh terlupa. Telah mengusahakan oleh ia. Kulubu, oleh hati-hati. Nampak dua kali oleh. Kalau terjemah perkata ya, kena sebut. Kasabat telah mengusahakan oleh ia. Tapi kalau terjemah secara penuh, kasabat kulubukum, satu jumlah fi'liah ni, telah mengusahakan oleh hati-hati kamu. Kenapa tak perlu sebut dia? Sebab dhamir dia ni mujawazan. Harus saja. Nak sebut boleh, tak sebut pun tak apa. Kenapa tak perlu sebut? Sebab ada fa'il zahir dia. Kulubu tak adalah fa'il zahir. Maka dia tak perlu sebut. Pada terjemahan penuh. Sebab itu pada bawah saya nampak, ada terjemahan di bawah ni, tidak ia mengambil akan kamu oleh Allah dengan sia-sia di dalam sumpah-sumpah kamu. Dan tetapi ia mengambil akan kamu dengan sebab apa yang, sebab apa ya? Sebab apa yang telah mengusahakan oleh, nampak? Telah mengusahakan, kan? Telah mengusahakan oleh hati-hati kamu, nampak? Oleh ia dah tak ada. Kebanyakan ada di kalangan pelajar-pelajar yang menterjemah
Dia kali telah mengusahakan oleh ia oleh hati-hati kamu. Kenapa perlu sampai 2 kali? Sedangkan fa'il ada satu. Fa'il zahir atau fa'il mudmar. Sekiranya zahir dah ada, mudmar dah tak perlu. Dan dia diawali dengan fi'il yang punya dhamir mustatir jawazan saja. Ini fa'il zahir. Wujud fa'il zahir, okey? Bentuknya fa'il zahir pastinya diawali oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari' maklum yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Ada dhamir mustatir jawazan. Dhamir huwa atau dhamir huwa ataupun jelas? Harap jelas. Yang reverse balik semula. Walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Dan tetapi ia mengambil akan kamu dengan sebab ya. Dengan sebab apa yang telah mengusahakan oleh hati-hati kamu. Itu terjemahan penuh. Tapi kalau terjemah perkata, saya sertakan telah mengusahakan oleh ia. Kenapa saya tak hilangkan oleh ia pada terjemahan perkata? Sebab saya nak beritahu, dalam kasabat ada dhamir mustatir. Ada dhamir di situ. Meskipun dhamir tersebut tak nampak, tersembunyi, tapi saya nak jelaskan. Dalam fi'il tersebut ada dhamir. Dan nama dhamir tersebut dhamir mustatir jawazan. Baru ada nilai tambah. Kalau anda hilangkan awal-awal, saja anda akan kehilangan maklumat. Sedangkan maklumat tersebut mereka kena tahu, mereka perlu tahu. Mereka perlu tahu sebab dia. Kenapa dihilangkan? Perlu diterjemahkan atau tak perlu diterjemahkan. Inilah ilmu untuk mereka. Jangan sampai mereka nanti boleh terjemah dengan baik, mampu terjemah dengan bagus, tapi pada sudut tata bahasa mereka kebingungan. Bila ditanya tak tahu, macam ni saya hafal macam ni ikut dia. Biarlah kita tahu bersebab. Kita punya alasan dalam mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari. Hadirin yang berbahagia. Lagi saya dalam buku saya akan gariskan untuk satu jumlah. Kalau ada tambahan satu barisan tu ada tambah baru, jumlah baru, saya akan habiskan. Lepas tu saya akan pindah baris baru untuk tiap-tiap jumlah. Macam ni jumlah pertama. Ni jumlah fi'liyah. Okey. Fi'liyah ni. Yang ni pun jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kedua. Diikat oleh walakin, Quran ataf. Dan kasabat qulubukum satu jumlah lagi. Kasabat qulubukum satu jumlah. Jumlah fi'liyah juga. Kenapa sampai ada dua jumlah dalam jumlah fi'liyah ni? Jumlah kasabat qulubukum dia menjadi silah mausul kepada ma. Itu saja. Dia jadi silah mausul kepada ma. Jelas? Itu dari sudut makna. Sebagai contoh, kita akan i'rab nanti. Saya akan kenalkan contoh la nafiyah. Yu'akhizu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Takdiruhu huwa. Itu cara terjemah, cara kita i'rab fi'il mudhari' yang mu'rab. Okey. Cara kita i'rab fi'il mudhari' yang mu'rab. Hum dhamirun muttasilun atau kaf mukhatab dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin
maf'ulun bih. Wal mim alamatul jam'i lidzukur. Wal mim alamatul jam'i lidzukur. Dan satu kaedah lagi, kum, kita terus kum saja. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Allahu fa'il. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kan kenalkan mana cara menyebutnya, dan saya akan tulis perlahan-lahan screen ini untuk anda semak satu persatu. Bi harfun jarin. Harfun jarin. Al-lagwi majrurun bi. Majrurun bil ba. Okay. Al-lagwi majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Fi harfun jar. Aymani majrurun bil fi. Wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Hum dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Itu cara kita mengi'rab kalimat. Tapi kalau hari ini, kalau kita belajar, hari ini je nak belajar i'rab fi'il mudhari', ini juga nak belajar isim yang mu'rab, isim yang mabni, fi'il yang mabni juga belajar. Tak mungkin kita dapat. Itu satu je. Anda setiap hari anda akan ulang kalimat yang sama. Anda akan dengar kalimat yang sama, ayat yang sama, cuma hujung rumah. Fi mali raf'in ke fi mali nasbin, atau marfu'un ala dhammah zahirah, atau mansubun ala fathah zahirah. Insyaallah. Sebagai gambaran kepada anda bahawa pelajaran yang akan kita lalui ini adalah satu pelajaran yang memang agak baru, tapi sebagian besar dah tahu, makna Melayu dah tahu. Kita cuma nak gunakan bahasa Arab saja. Nak gunakan kalimah Arab. Panjang nak i'rab, ajar anda. Tak apa. Dia kalau kita dah kita gunakan template. Kita ada template dia, kita hafal template dia, sambung sikit dia. Allah. Saya ada siapkan template nanti. Fi'lun madhi mabni ala summi, mabni ala dhammah, mabni ala sukun, atau mabni ala 3. Allah. Siapkan template dia. Tak mencabar. Sikitlah, tak mencabar langsung bohong. Insya-Allah. Ajar Azimah, jangan susah hati. Ajar boleh buat. Ajar anda boleh buat, ajar Azimah boleh buat. Kalau ajar boleh buat, yang jauh lebih mudah insya-Allah. Yang saya yakin boleh buat. Kepada yang tak berkesempatan, tak apa. Sebab bagi saya, ilmu ini kita yang atur. Kita mungkin boleh cari waktu lain untuk belajar, dan saya akan rakam, saya tinggalkan dalam Facebook saya. Anda boleh belajar. Boleh jadi saya akan upload ke YouTube nanti insya-Allah. Saya sedang belajar macam mana nak upload ke YouTube. InsyaAllah. Ataupun saya live terus ke YouTube. Allah, tak pandai lagi. Okay. Ayat yang berikutnya, habis lagi. Wallahu ghafurun halim. Ini jumlah ismiah. Beza jumlah fi'liah lain, jumlah ismiah beza kan. Dan anda biasakan buku saya, anda nampak ni bahawa saya dah pecahkan jumlah dan jumlah. InsyaAllah, Faridah Hajar, Rin Hasan, Hartini Ibrahim, nak rumus senang sikit. Okay ya. Jangan susah hati. Anda akan insyaAllah. Terima kasih semua kerana
Beri perhatian. Okey. Okey. Aminah Irfan Manjung, bermusafir. Fi amanillah. Semoga selamat dalam perjalanan. Aniza Noah, jangan susah hati. Buku insya-Allah saya akan post juga. Masing ada. Nanti saya kalau dah siap nanti saya beritahu. Saya post je. Saya packing di rumah siap. Nanti siap insya-Allah. Jilid 1, jilid 2, jilid 1 kepada pelajar baru. Harga jauh lebih murah lagi sebab dia hitam putih. Dan untuk pelajar lama yang dah order buku baru, buku jilid 1, nak jilid 2, insya-Allah saya akan beritahu insya-Allah. Sekarang kita fokus pada perbincangan kita. Allahu Ghafurun Halim. Jelas. Satu jumlah ismiyah. Allahu marfu'. Biasa kalau Allah kita akan sebut lafzul jalalah. Allahu lafzul jalalah. Tapi juga ada perbahasan, ada setengah bagi yang belajar akidah, memang lafzul jalalah ni ada kesan-kesan dan peninggalan daripada golongan Mu'tazilah. Jadi kesan dia sampai pada Arab. Tapi lafaz tu dah menjadi satu lafaz yang diterima pakai, kita pun ikut juga lafzul jalalah. Ada yang gunakan alismul hasan. Alismul hasan. Allahu alismul hasan. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Kita kena sebut Allahu mubtada. Allahu lafzul jalalah. Mubtada. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nanti saya akan ajar macam mana nak tahu kedudukan dia. Ini sekarang jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Kalau jumlah ismiyah, kenapa dia marfu'? Persoalan-persoalan tu kita insya-Allah. Allah marfu' tu. Kenapa tu marfu'? Dari dhammah zahirah tu. Sebab apa dia marfu'? Sebab dia jadi mubtada. Kenapa mubtada tak jadi fa'il? Sebab di dalam jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah mungkin dia jadi fa'il. Tak ada fi'il pun maka dia jumlah ismiyah. Dia mubtada. Ghafurun dia marfu' tu. Kenapa? Khabar mubtada. Khabar mubtada. Hukum dia marfu'. Tanda marfu' dia dhammah zahirah. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Halimun. Kenapa marfu'? Ini khabar thani. Khabar yang kedua. Halimun khabar thani. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jelas. Dan Allah adalah yang amat pengampun, amat pengampun. Adalah tu kita letakkan, kita tambah. Khusus untuk khabar mufrad. Khusus untuk khabar mufrad. InsyaAllah. Buku belum siap lagi, semua dah order dah. Hartini Ibrahim, jilid 2. Inilah yang saya tulis ni, yang saya paparkan kat skrin ni. Baru selesai semalam. Semalam satu hari saya, pada pagi sampai ke malam, saya tak bergerak, makan pun sikit lebih kurang je. Tapi memang sepanjang hidup saya memang saya penuhkan masa saya menghadap selesai. Saya mak 2-3 kali ulang, lepas tu share dekat dalam format yang lain sebab nak print dhammatun zahiratun. Ya, betul Cik Long. Allahu mubtada marfu'un. Ya, baca. Allahu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir. Nanti dulu aja Hartini, nanti insya-Allah. Saya nak kena siapkan dia punya Haji Hartini, mohon nak order sekarang ke? Nanti dulu saya nak letak senarai nama, saya takut nanti saya tersalah dalam menyusun, nanti ada yang tak dapat.
Jadi saya timbang nanti ada miss, tak dapat nanti yang banyak kerja biasa saya nak susun, baik-baik. InsyaAllah saya akan beritahu. Baik. Terima kasih kepada semua yang menyokong. InsyaAllah saya nampak dah kira dah sikit lagi. Kalau ada sikit lagi. Saya dah tadi semalam hari ini saya ambil print baru. Saya nak print, dah print, saya akan semak sikit-sikit lagi mana sebab buku ni dia sekali semak tak cukup. Kurang-kurang 5 ke 6 kali semak sekurang-kurangnya. Dapat pastikan tak ada yang tercecil, tak ada yang tersilap, tak ada yang terkurang. Kalau semak pada komputer dia tak sama. Saya kena semak pada buku. Semak satu-satu, tandakan soalan apa yang ada masalah, barulah pindah pada komputer, pada laptop, check mana betul. Kadang-kadang ada yang tertindih. Bila dia banyak yang kita letakkan template tu, dia akan pilih, tak nampak huruf dia. Kadang taman oleh tinggal, kadang huruf besar, huruf kecil, nama-nama Allah, domain Allah tu kami kan kaki huruf besar, capital letter kena letak. InsyaAllah banyak komen. InsyaAllah semua tak sabar. Terima kasih kerana sokongan anda semua, insyaAllah. Inilah gambaran tentang buku 2 yang akan keluar nanti. Jilid yang kedua, juzuk kedua akan keluar nanti. Wajah baru, kulit baru, dan juzuk pertama pun juga kulit baru, wajah baru, mungkin agak lebih menarik. Dulu menarik juga. Konten saya nak buat menarik, yang penting isi dalam tu. Nak buat apa beria-ria sangat, satu saya nak upah ada student UM untuk edit bagi cantik, tapi saya dah okey dah lah, tak apalah. Yang penting ruangan tulisan besar, anda banyakkannya muda-muda belaka yang belajar saya ni, perlukan tulisan besar-besar. Tulisan besar dan ada ruang untuk anda mencatat, ruang untuk anda membuat tulisan, buat nota. Itu pun jadilah. Baik, ini ayat 225. Ayat 226. Dan setiap ayat saya akan tuliskan, nampak makna bawah. Semak makna yang ada di bawah tu, dia berbeza dengan tulisan perkata, arti perkata yang saya berikan. Tentunya kasabat qulubukum, telah mengusahakan, oleh ia dah tak ada dah. Yang saya kuning nampak, telah mengusahakan, oleh ia dah tak ada. Terus, oleh hati-hati, ia dah saya dah buang. Kenapa saya buang? Sebab domain mustatir jawazan tu dah tak diperlukan untuk terjemah. Okay. Telah mengusahakan oleh hati-hati kamu. Telah mengusahakan oleh hati-hati kamu. Dan Allah adalah, dan tambahan-tambahan laras bahasa yang saya gunakan adalah oleh, akan, iaitu, sebagai. Tambahan-tambahan tu saya gunakan tulisan ni, saya condongkan. Italik apa nama, saya tak berhenti nak sebut. Saya sebut mana dia kata salah sebutan. Italik ke? Yang Itali tu lah. Soalan daripada Faridah Salim. Sama tak Ustaz dengan jilid 1 dengan jilid 2 yang beli Encik Azmi? Bukan. Itu Ustaz Hashim punya buku. Ustaz Hashim buku tu lebih hebat lagi. Saya ini hanya macam inilah. Bagi makna perkata dan erti bawah dia secara harfiah. Tata bahasa kena ikut live saya. Bahasan tata bahasa kena ikut live saya. Nak laras bahasa nak tambah lah ke, akan ke, iaitu ke, adalah ke, ada dan sebagainya, itu kita seragamkan, kita selaraskan semua. Jelas? Ya. Buku
Ustaz Hashim tu lebih pada makna dan tata bahasa sekali. Apa yang saya kongsikan ni hanya 10% daripada Ustaz Hashim. Bukan, tak sama. Sebab itu untuk guru saya. Saya tak boleh serupa dengan beliau. Beliau lebih ke dah doktor tu. Level profesor tu. Baik. Okey. Kita masuk. Cerita ayat ni berkaitan dengan sumpah kan. Berkaitan dengan sumpah. Okey. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbus arba'ati ashhurin. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah tapi bermula daripada sini. Bermula daripada yu'luna. Jumlah fi'liyah. Yu'luna jumlah fi'li. Ya. Kenapa tak mula dengan lillazina? Kenapa li huruf jar, allazina isim mausul. Setiap kali ada isim mausul, kena ada silah mausul. Jumlah fi'liyah ni yang menjadi silah mausul. Kalau kita nak ceritakan i'rab, li harfun jarin. Harfun jarin. Allazina isim mausul. Macam mana nak i'rab isim yang mabni? Isim yang mabni kita kena jelas, kena beritahu dulu jenis isim tersebut. Isim mausul ke, isim isyarah ke, isim istifham ke, isim syarat ke, kena jelaskan. Kita beritahu dia. Allazina ismul mausul. Isim mausul. Mabniyun ala sukun ala fathi. Apa baris akhir dia? Huruf nun kan? Huruf akhir huruf nun. Baris akhir dia baris fathah. Mabniyun ala al-fathi. Fi mahalli. Mana yang mabni kena gunakan istilah. Fi mahalli raf'in atau nasbin atau jarin. Li jarin. Kenapa fi mahalli jarin? Karena li huruf jar. Fi mahalli jarin bi lam. Bi lam. Okay? Bila nampak isim mausul pasti ingat silah mausul. Dia betul Cik Long. Memang begitu. Saya memang sengaja. Nampak isim mausul saya akan terus connectkan kepada silah mausul. Nampak isim mausul, teruskan. Ya, terus kaitkan kepada silah mausul. Dalam bentuk jumlah fi'liyah boleh, jumlah ismiyah pun boleh, syibih jumlah pun boleh. Tapi dalam konteks saya ini yu'luna fi'il mudhari'. Maknanya jumlah fi'liyah. Apa dia yu'luna? Mereka mengelak, bukan mengelak. Mengelak. Mengelak ni satu sumpah. Sumpah menjauhi isteri. Mengelak. Elak ni satu istilah syar'i, sumpah menjauhi isteri. Min nisa'ihim, daripada perempuan-perempuan. Daripada perempuan-perempuan. Yu'luna fi'lun mudhari'un marfu'un. Mana yang mu'rab kita kena sebut. Terus hukum dia. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Bila marfu' kita kena tahu apa tanda dia. Wa alamatu raf'ihi, beritahu, dan tanda rafa'nya bi subutin nun, dengan tetap nun dia. Nun tu dengan alat tanda rafa'. Bila hilang nun, itu boleh jadi fi'il mudhari' mansub atau fi'ilun mudhari'un majzum. Bila ada nun, fi'il mudhari' sebetulnya bila nun fi'il mudhari' marfu'. Biasa marfu' dengan dhammah. Yang selain dengan dhammah kita gunakan istilah li'annahu, kena tambah li'annahu min af'alil khamsah. Annahu min af'alil khamsah. Karena dia daripada af'al. Mana yang tanda rafa' selain dhammah kena sebut li'annahu. Mana yang masuk dengan selain fathah kena sebut li'annahu. Dan mana yang tanda jar dengan selain kasrah kena sebut li'annahu. Apa makna li'annahu? Kerana. Kenapa tak dhammah? Kenapa dengan nun? Kerana kita
kita kena beritahu li'annahu min af'alil khamsah, sebab dia termasuk dalam fi'il yang 5. InsyaAllah separa nanti saya akan buat satu program, itu program berbayar tentang kitab nahwu saja. Biarkanlah, tak apa, jangan pedulikan para yang kisah. Min harfu jarin, nisa'i, perempuan-perempuan yang sudah mana? Tengok dia murab. Bila murab kita terang terus. Mansubun, majrurun bimin. Majrurun bimin. Dan kita nampak dia mudhaf. Wa huwa mudhaf. Dan dia ada juga adalah mudhaf. Im mabni murab. Yang mabni, bila mabni kita kena sebut. Kena jelaskan nama isim tersebut. Im domirun muttasilun. Mabniun ala sukun. Kena jelaskan. Mana yang mabni kena jelaskan. Isim dia. Im domirun muttasilun. Domirun sambung. Mabniun ala sukun. Mabni dengan baris sukun. Fi mahli. Yang mabni guna istilah. Fi mahli. Kenapa dia tak ni tak dengan baris kasrah? Mabniun ala kasri. Apa? Mabniun ala sukun. Fi mahli jarin. Fi mahli jarin. Mabniun ala sukun. Fi mahli. Kenapa fi mahli jar? Kenapa tak fi mahli nasbin? Atau fi mahli rafin tak dia? Fi mahli jar. Sebab mudhafun ilaihi. Dan orang-orang yang mereka mengelak akan daripada perempuan mereka. Tarabbusu arba'ati ashhurin. Tarabbusu. Tarabbusu ini isim ke fi'il? Nampak macam fi'il mudhari'. Tapi ini adalah isim ni. Masdar. Daripada fi'il madhi tarabbasa, ya tarabbasu tarabbusan. Tarabbus. Tarabbus ni menunggu. Tapi dalam kurungan tambahan dak. Ini tambah iin pun salah ni. Ini bukan fi'il mudhari' ni. Nah, ini bukan fi'il mudhari'. Ini tidaklah. Lagi kecil ada yang terkurang. Menunggu. Tambahan untuk laras bahasa saya ni. Saya siram sikit. Okay. Hendaklah menunggu. Arba'ati. Kenapa kata? Dia bukan fi'il. Bukan fi'il mudhari'. Isim ni masdar ni. Tengok arba'ati berkasrah. Macam mana boleh berkasrah sebab fi'il kan? Tak. Ini mudhaf. Tarabbusu. Tarabbusu tu. Arba'ati tu mudhafun ilaihi. Tarabbusu. Dia akan menjadi mubtada' muakhar. Tarabbusu menjadi mubtada' muakhar. Tak silap. Kita cek siap. Jadi mubtada' muakhar ya. Dua. Betul, mubtada' muakhar, betul. Maknanya kena tambah ada Kerana ayat ni dimulai dengan ni murakab jari ni. Lillazina. Bagi orang-orang yang apa? Mereka mengelak daripada mereka ada patutnya. Patutnya ada. Tapi kita hendaklah masdar munamar. Hendaklah menunggu arba'ati 4. Menunggu 4 ashhurin bulan. Arba'at tarabbusu tu mudhaf. Berarti mubtada' muakhar marfu'. Tarabbusu mubtada' muakharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Arba'ati
mudhafun ilaihi. Mana yang murab kita terus sebut status i'rab dia. Dia fa'il ke, dia maf'ul ke, dia mubtada ke, dia khabar ke, dia isim kana ke, khabar kana, atau isim inna ke, khabar inna. Kita beritahu terus. Mubtada muakhar ke, sebut. Tarabbusu mubtada muakhar. Marfu'un, hukum dia apa? Dan tanda rafa' dia dhammatun zahiratun fi akhir. Wa huwa mudhaf. Dalam sama dia mudhaf. Mana mudhaf dia? Arba'ati. Mudhafun ilaihi. Sebut. Majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Dia mudhaf ilaihi dan masing dia mudhaf. Ashhurin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Itu cara menyelesaikan satu jumlah. Cara i'rab satu jumlah dalam bahasa Arab. Ini satu jumlah ismiyah. Mulakan lillazi ni mubtada muakhar. Yu'luna min nisa ni silah mausul. Apa? Adalah menunggu, yang menunggu kail. Menunggu cukup. Hendaklah menunggu 4 bulan. Arba'ati ashhurin, 4 bulan. Fa in fa'u, makin jumlah fi'liyah, jumlah syarat, kena mulakan in, syarti, in, ada tu syarti, fa'u, jumlah syarat. Telah kembali fi'il madhi oleh mereka fa'il. In fa'u, maka jika telah kembali oleh mereka, in fa'u, maka jika telah kembali oleh mereka, jumlah syarat. Ada fi'il telah kembali, ada fa'il oleh mereka. Innallah, maka sesungguhnya Allah, dan jumlah ismiyah. Innallaha mansub. Inna harfun nasbin ataupun harfun nasikh. Inna harfun nasikh. Allaha isim inna mansubun wa alamatu nasbihi fatahatun zahiratun fi akhirih. Ghafurun khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Rahimun khabar tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Maka jika telah kembali oleh mereka, kembali apa? Kembali bersumpah. Innallaha ghafur. Tak kembali, tak bersumpah. Maksudnya kembali rujuk pada isteri. Dia dah apa? Baik semula. Innallah, sunnya Allah adalah ghafur, amat pengampun, amat pengasih. InsyaAllah untuk terjemahan secara penuh bawah tak ada yang saya tinggalkan. Sebab apa? Tak ada fa'il zahir, tak ada dhamir mustatir jawazan. Biasa tak ada fa'il zahir. Dhamir mustatir jawazan tu, kalau ada dhamir mustatir jawazan, jaga-jaga. Ada tempat kadang kita tak terjemahkan, ada ketika saya terjemahkan. Okay. Bagi orang-orang yang telah mengelak, ilak, ilak, mengilak. Ayah. Mengilak. Okey. Mengilak. I-E. Ilak. Ilakkan daripada perempuan kamu, perempuan mereka, ia menunggu tak boleh. Menunggu, hendaklah menunggu. Ini benda-benda macam ni yang nak kita nak betulkan. Hendaklah.
Okey. Condongkan bagi kata-kata tambahan. Taras bahasa yang digunakan, tambahan saya bezakan. Alhamdulillah, inilah gambaran untuk buku yang akan saya terbitkan nanti. InsyaAllah saya jangka dalam minggu ni saya akan update progres buku-buku saya. Macam mana buku tersebut dah tahap berapa, dah boleh order atau tidak, saya akan beritahu. Jadi ibu semua jangan susah hati, insyaAllah kita akan kongsikan bersama nanti. Dan 10 hari terakhir kita akan lancarkan juga pada siapa nak infak untuk pelajar tahfiz. Jadi 2 pelajar tahfiz yang pernah saya ajar, sekiranya anda nak menginfak, kita akan sediakan satu tabung lain khas untuk tabung infak. Okey, itu untuk buku-buku yang akan disalurkan nanti. Okey, baik. Saya kira pertemuan kita sedikit sehari ini macam tak puas je. Sebab hanya terjemah, ceritakan tentang mabni nak mu'rab. Mukadimah saya terlalu panjang tadi. Okey, saya kira sampai setakat ini dulu perkongsian kita. Rasanya ada apa yang saya nak kongsikan lagi. Sekadar untuk nak mengingatkan bahawa kita bakal dikunjungi oleh tetamu yang sangat istimewa. Besok kita akan bertemu kita. Kita bergembira dengan tetamu yang istimewa ini. Tetamu yang kita nanti-nantikan setahun. Sekarang dia datang kembali. Takkan kita tak bersiap-siap. Takkan kita berleha-leha dengan tetamu yang istimewa. Berarti kita tak muliakan tetamu. Berarti kita tak menghormati tetamu. Apalah andai kata kita sebagai tetamu, kita datang, orang tak sapa kita, kita datang, orang tak raih kita, orang tak merasakan keberadaan kita, mungkin keberadaan kita menyusahkan mereka, kita sendiri pun tak selesa untuk bertandang ke rumah mereka. Jadi itulah Ramadan akan datang mengunjungi kita selama sebulan. Maka saya ingatkan untuk diri saya dan untuk anda semua, bergembiralah dengan datang Ramadan. Raihkanlah kehadiran Ramadan dan manfaatkanlah ruang yang ada untuk anda merasa keberadaan Ramadan itu anda benar-benar menjadi hamba yang dekat dengan Allah SWT. Anda benar-benar menjadi hamba yang semakin hampir dengan Allah SWT. Anda rasakan bahawa doa yang anda panjatkan terus Allah dengar. Allah akan sambut. Dan ibadah-ibadah yang anda lakukan
cuba tingkatkanlah insya-Allah. Dan macam tahun lepas kita belajar terjemah Quran, tahun ini kita tingkat kepada i'rabul Quran. Kita tingkatkan sudut Quran. Dari sudut infak kita macam mana, sediakanlah satu amount yang bajet yang agak lebih daripada biasa yang belum pernah kita belanjakan untuk Ramadan tahun ini. Sediakan bila kita dah ada bajet, kita mudah untuk kita salurkan kepada tempat-tempat yang sewajarnya kita berikan. Jamu kawan-kawan makan, nak jamu jiran-jiran makan, nak jamu jemaah makan. Dia dah bajet dah ada. Usahakan sesuatu. Kita nak bagi buka puasa, nak jamu para musafir yang buka puasa, kita buatlah sesuatu. Bajet dah ada, dah senang. Mudah-mudahan saya kongsikan ini supaya saya juga turut sama dapat meningkatkan ibadah kita untuk tahun ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT perbaikan, berikan pembaikan kepada diri kita, akhlak kita, amal kita, pada amal yang baik, amal yang saleh. InsyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi pada hari esok, insyaAllah. Dan saya suka ingatkan juga, kalau tak silap, esok hajah anda Hasan akan menawarkan diri untuk menterjemah. Jadi saya bersedia untuk terjemah hari esok. Anda boleh pilih, hajah anda boleh pilih mana-mana buku surat yang hajah terjemah. Okay. Saya semak aja. Yang penting juzuk pertama. InsyaAllah. Allahu a'lam bissawab. Saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.